Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan projek kumpulan bagi syarikat Bumi Armada Berhad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, saya Wan S. Nur Haslisa. Yang kedua, Muhammad Iqmal Hakim. Yang ketiga, Nur Ain Zahirah. Yang keempat, Izzat. Dan yang kelima, Balkis Azhara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan untuk syarikat Bumi Armada Berhad. Bumi Armada Berhad ialah sebuah syarikat perkhidmatan medan minyak yang menyediakan pengangkutan laut, kejuruteraan dan penyelenggaraan keluar pesisir minyak dan gas. Ia beribu pejabat di Kuala Lumpur, Malaysia dan mempunyai operasi di Asia Tenggara, Asia Selatan, di Afrika Tengah, Amerika Selatan, Australia dan wilayah Laut Kaspia. Menurut organisasi syarikat bagi syarikat Bumi Armada Berhad, pengerusi untuk syarikat tersebut adalah Raja Tan Sri Datuk Seri Arsyad bin Raja Tun Uda. Pengarah kanan untuk syarikat tersebut pula ialah Uttaya Kumar K. Vinakanada. Seterusnya, tarikh-tarikh penting permulaan syarikat ialah syarikat tersebut diperbadankan pada Disember 1995 dan menjadi syarikat awam pada 1997. Ia menjadi syarikat pertama Malaysia untuk memiliki dan mengendalikan kapal penguaran penyimpanan dan pemindahan terapung FPSO dengan bantuan Armada Perkasa pada 1997. Syarikat Bumi Armada Berhad mempunyai banyak anak syarikat iaitu Armada Marine Contractors Caspian, Armada TGT, Bumi Armada Caspian LLC, Bumi Armada Navigation Sdn Bhd, Bumi Armada Engineering Sdn Bhd, Bumi Armada Singapore Pte Ltd dan akhir sekali ialah Bumi Armada UK Limited. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian perolehan kepentingan. Kawalan dalam anak syarikat. Berdasarkan MFRS 10, syarikat kumpulan ialah terdiri dari syarikat induk dan subsidiari iaitu anak syarikat. Syarikat induk ialah sebuah entiti yang mengawal satu atau lebih anak syarikat, manakala subsidiari adalah sebuah entiti yang dikawal oleh entiti lain. Mengawal iaitu pegangan ekuiti yang lebih daripada 50%, hanya salah satu kemungkinan kawalan diperolehi. Berdasarkan MFRS 10/7, pelabur mengawal syarikat yang dilabur jika dan hanya jika pelabur mempunyai yang pertama, kuasa ke atas syarikat yang dilabur, kedua, pendedahan atau hak terhadap pulangan berupa hasil daripada penglibatan dengan syarikat yang dilabur, dan yang terakhir adalah keupayaan menggunakan kuasa ke atas syarikat yang dilabur yang memberi kesan ke atas jumlah pulangan pelabur. Di sini adalah bukti yang menunjukkan syarikat Bumi Armada mempunyai kawalan dalam anak syarikatnya. Seterusnya ialah senarai anak-anak syarikat. Berdasarkan laporan tahunan 2022, nota ke-13, terdapat senarai nama anak-anak syarikat Bumi Armada Berhad. Syarikat yang dipegang secara langsung oleh induk antaranya ialah Bumi Armada Singapore Pte Ltd yang dipegang 100% di Singapura, Bumi Armada Automation International SDM-BHD juga dipegang 100% di Malaysia, Bumi Armada Engineering SDM-BHD di Malaysia dipegang 100% dan juga Bumi Armada Navigation SDM-BHD dipegang 100% di Malaysia. Berdasarkan imbangan duga pada tahun 2021 dan juga 2022, didapati pelaburan dalam anak syarikat sebanyak RM2,404,818 pada tahun 2022, manakala RM2,040,536 pada tahun 2021. Seterusnya ialah senarai syarikat bersekutu. Berdasarkan laporan tahunan 2022, nota ke-15, terdapat senarai nama syarikat bersekutu bagi syarikat Bumi Armada Berhad. Syarikat yang dipegang secara tidak langsung oleh induk antaranya ialah Shapoorji Pallonji Bumi Armada Godavari Private Limited dipegang sebanyak 30% di India, manakala Armada 982 Pte Ltd dipegang sebanyak 30% di Singapura dan Armada Madura EPC Limited dipegang sebanyak 30% di Republic of the Marshall Islands. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang muhibah atas gabungan. Apa itu muhibah? Muhibah adalah aset yang mewakili faedah ekonomi masa depan yang timbul daripada perolehan aset lain menerusi gabungan perniagaan yang tidak dapat dikenal pasti secara individu dan diiktiraf secara berasingan. Menurut MFRS 3 Para 1, menetapkan prinsip dan keperluan bagaimana pemoleh.
mengiktiraf dan mengukur muhibah yang diperoleh dalam kombinasi perniagaan atau keuntungan dari pembelian-belian. Pembahagian muhibah. Muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai A melebihi B di bawah A agregat. Satu, pembayaran dibuat selalunya pada nilai saksama. Kedua, amount KBK dalam entiti yang diperolehi. Yang ketiga, dalam keadaan perolehan berperingkat, nilai saksama kepentingan yang dipegang sebelum ini pada tarikh perolehan berkenaan. B, amount aset bersih bagi liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Seterusnya adalah penyata kedudukan kewangan disatukan. Syarikat Bumi Armada Berhad tidak melaporkan aset tidak ketara dalam laporan kewangan mereka. Ini bermaksud aset tidak ketara seperti muhibah tidak diakui atau dilaporkan secara terpisah dalam penyata kedudukan kewangan syarikat tersebut. Seterusnya, penggabungan perniagaan. Menurut MFRS 3 Para 34, jika nilai pembayaran dan jumlah kepentingan bukan kawalan lebih rendah daripada nilai saksama aset subsidiari, ia dikira laba dalam pembelian diskaun. Perbezaan tersebut diiktiraf sebagai untung atau rugi. Seterusnya, pengecualian bagi cukai tertunda atas muhibah. MFRS 112 secara amnya memerlukan pengiktirafan cukai tertunda ke atas perbezaan sementara, tetapi terdapat pengecualian khusus berkaitan dengan muhibah. Liability cukai tertunda tidak diiktiraf jika ia timbul daripada pengiktirafan awal muhibah. Ini bermakna apabila muhibah diiktiraf pada mulanya, tiada liability cukai tertunda ditempah untuk kemungkinan akibat cukai. Seterusnya, nota kepada akaun bagi tahun 2019. Kita dapat lihat syarikat mematuhi MFRS 3 Para 5 dengan mengiktiraf dan mengukur muhibah atau laba yang diperoleh dari pembelian diskaun. Syarikat juga mematuhi MFRS 136 Para 80 di mana muhibah dialokasi kepada kumpulan CGU yang dijangka mendapat manfaat daripada gabungan. Seterusnya, rosot nilai untuk muhibah. Muhibah ini dijadualkan sebagai amount boleh pulih untuk dibandingkan dengan nilai bawaan. Rosot nilai merupakan kerugian atau pengurangan manfaat ekonomi yang diperolehi dari penggunaan aset. Ujian rosot nilai dilakukan setiap tahun atau lebih kerap selaras dengan keperluan MFRS 136 iaitu Impairment of Assets. Tujuan ujian rosot nilai adalah untuk memastikan aset dibawa dalam PKK pada amount yang mewakili manfaat ekonomi yang akan diperoleh iaitu tidak melebihi amount boleh pulih. Yang terakhir, nota kepada akaun bagi tahun 2002. Kita dapat lihat syarikat mematuhi MFRS 136 Para 5864 untuk mengenal pasti dan mengukur kerugian rosot nilai. Seterusnya pula kita lihat kepada kepentingan bukan kawalan iaitu KBK, sama ada syarikat Bumi Armada mematuhi standard-standard ataupun MFRS yang telah ditetapkan berkaitan kepentingan bukan kawalan. So, basically untuk KBK iaitu kepentingan bukan kawalan, ia wujud apabila kepentingan syarikat induk itu dalam anak syarikat kurang dari 100%. So, bagi syarikat Bumi Armada, terdapat syarikat induk kurang daripada 100% iaitu syarikat Bumi K Offshore Production yang mempunyai persen hanya 59. Ini membuktikan telah wujud KBK dalam syarikat Bumi Armada. Seterusnya, untuk KBK ni juga baki kepentingan dana anak syarikat yang bukan dimiliki secara langsung atau tak langsung oleh syarikat induk, contohnya dimiliki oleh pihak luar, juga dikenali sebagai KBK. Dan 100% aset bersih anak syarikat akan digabungkan dengan syarikat induk, tetapi akaun KBK akan diwujudkan. Dalam part KBK, kepentingan bukan kawalan, terdapat beberapa MFRS dan para yang perlu dipatuhi. Dan untuk yang first ni adalah MFRS 3 Para 19 yang menyatakan bahawa KBK ni dinilai sama ada pada nilai seksama atau serta amount berkadaran dengan bahagian KBK dalam aset bersih anak syarikat yang dikenal pasti. Bagi Bumi Armada, ia telah terbukti mematuhi MFRS 3 Para 19 berkaitan KBK yang menyatakan
KBK ni dinilai sama ada pada nilai sama atau serta amal berkadaran dengan bahagian KBK dalam asset basis. Ini yang telah saya highlightkan dengan ini terdapat di dalam annual report. Seterusnya, MFRS 10 para 22 yang bermaksud di dalam penyata kedudukan kewangan disatukan dan juga penyata pendapatan komprehensif disatukan PPKD, KBK ni mestilah didedahkan secara berasingan sebagai sebahagian daripada equity, namun diasingkan daripada equity pemegang syar induk. Dan ini adalah nota yang menunjukkan KBK bagi syarikat Bumi Armada ni telah diasingkan dari penyata kedudukan kewangan, iaitu item KBK itu sendiri. Dan yang terakhir, ini adalah penyata kedudukan kewangan dan penyata komprehensif income bagi syarikat Bumi Armada. Dan ini jelas bahawa syarikat Bumi Armada telah mematuhi MFRS 10 pada 22, iaitu mengasingkan item KBK di dalam kedua-dua penyata ini, yang menunjukkan bagi KBK di dalam financial position, dia under bahagian equity. Dan jelas dibuktikan yang seperti yang saya telah highlightkan itu. Seterusnya, saya akan membentangkan urus niaga antara syarikat dalam kumpulan. Seterusnya, saya akan menerangkan MFRS 124 Related Party Disclosure. Jika entiti mempunyai urus niaga pihak berkaitan dalam tempoh yang diliputi oleh penyata kewangan, ia perlu mendedahkan jenis hubungan pihak berkaitan serta maklumat mengenai urus niaga dan bagi tertunggak, termasuk komitmen yang perlu bagi pengguna memahami potensi kesahubungan pada penyata kewangan. Seterusnya, berdasarkan MFRS 124 para 9 yang mana syarikat telah melakukan pendedahan dengan menyerahkan pihak yang berkaitan serta melakukan pendedahan urus niaga yang berlaku. Berikut merupakan contoh urus niaga yang telah berlaku dalam syarikat Bumi Armada. Dan akhir sekali, MFRS 10 para B86 yang mana syarikat menghapuskan aset dan liability equity pendapatan dalam kumpulan perbelanjaan dan aliran tunai yang berkaitan dengan urus niaga antara entiti kumpulan. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang kesimpulan bagi syarikat Bumi Armada Berhad. Kesimpulannya, tujuan projek ini dijalankan adalah untuk membandingkan Malaysian Financial Report Standard (MFRS) yang digunakan oleh syarikat Bumi Armada Berhad, sama ada syarikat ini mematuhi ataupun tidak penggunaan piawaian yang telah ditetapkan oleh MASB. Pada pandangan pihak kami, pihak pengurusan syarikat Bumi Armada Berhad menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh MASB dari segi merekod hasil muhibah atas gabungan, urus niaga antara pihak berkaitan, kepentingan buka kawalan dan perakaunan untuk pelaburan dalam syarikat bersekutu. Terima kasih dan sekian sahaja daripada kumpulan kami.